Tuan-tuan, puan-puan, persidangan parlimen baru habis semalam. Dan antara satu perkara, 7 tahun saya duduk dalam persidangan parlimen semasa perbahasan bajet, satu perkara yang cukup ketara, cukup jelas telah tertumbuk. Perkara ini boleh disebut dengan satu perkataan saja. Perkataan hutang. Hutang besar, hutang gergasi, hutang sini, hutang sana, hutang rakyat yang melebihi 80% daripada KDNK, hutang kerajaan 567 bilion ringgit setakat Jun 2014, yang dikatakan mencecah lebih kurang 53% daripada ekonomi negara kita. Itu dah cukup besar. Tapi kerajaan Barisan Nasional kata jangan bimbang, kita mentadbir negara kita dengan cukup hemah, cukup beramanah. We are a prudent government. Tengok bajet Najib, defisit 3% saja, tak banyak, hanya 3%. Cukup sederhana. Pakar-pakar ekonomi di luar kalau tengok angka 3%, dia orang pun kata, kita rela, nasib baik bukan tinggi sangat. Tapi isu defisit ini kita perlu tanya, dan kita ada tanya dalam parlimen, adakah angka 3% ini angka yang benar? Ataupun angka tipu? Tipu lah, apa lagi? Angka helah, angka cover up. Hutang yang sebenar, perbelanjaan yang sebenar kerajaan tidak ditunjukkan kepada orang ramai. Dia orang sembunyi. Kita tahu seperti pembinaan MRT, pembinaan LRT menggunakan perbelanjaan kerajaan yang cukup besar. MRT, projek yang akan memakan masa sepanjang 6-7 tahun, fasa pertama saja akan memakan perbelanjaan 22 bilion ringgit. Perbelanjaan bagi fasa 2 yang diumumkan oleh Perdana Menteri sendiri dalam ucapan bajet yang akan dimulakan tahun depan, 23 bilion ringgit. Sistem LRT lebih kurang 8 bilion ringgit untuk pemanjangan rel LRT. Tapi kalau kita baca bajet yang cukup tebal dalam Dewan, boleh tanya semua kawan, cukup tebal dalam meja kita, lebih kurang tinggi begini. You boleh baca tiap-tiap muka surat, baca satu line MRT, satu line LRT, perbelanjaan tak ada. Tak ada. Kalau you nak bahas MRT dalam perbahasan jawatan kuasa, you nak perkara yang disebut tu, you nak cari perkara untuk dibahas, tak dapat cari perkara MRT, tak dapat cari perkara tentang LRT. Kenapa? Bukan perbelanjaan kerajaan ke? Ya, perbelanjaan kerajaan, tetapi telah pun dikeluarkan daripada bajet kerajaan kepada luar bajet kerajaan. Oleh sebab tu perbelanjaan kerajaan yang kita lihat yang defisit hanya 3%, tidak merangkumi perbelanjaan bagi MRT ataupun LRT ataupun banyak lagi jenis perbelanjaan yang telah pun disembunyikan. Apa kerajaan buat? Saya ajar tuan-tuan puan-puan, ini panggil creative accounting. Businessman pandai lari cukai, kerajaan pun pandai tunjuk cukai yang salah. Saya nak bina LRT atau MRT cukup mahal. Kalau masuk dalam bajet, hutang kerajaan ditunjuk lebih tinggi lagi, defisit lebih besar lagi. Apa saya boleh buat? Saya tubuhkan satu syarikat yang baru.
Nama dia MRT Co. Biar MRT Co pinjam wang daripada bank, tapi MRT Co ni syarikat kosong, syarikat yang tak ada wang. Bank mana berani pinjam? Tak apa, biar kerajaan persekutuan yang pinjam wang kepada biar kerajaan persekutuan membuat jaminan kepada bank bahawa MRT Co akan dapat bayar balik hutang. So jaminan diberi, MRT Co akan dapat pinjaman daripada bank. MRT Co ambil pinjaman, belanjakan untuk bina MRT, bina LRT. Tapi perbelanjaan ini walaupun dijamin oleh kerajaan, tidak dimasukkan dalam hutang kerajaan, tidak dimasukkan dalam bajet kerajaan persekutuan. Itu cara kerajaan untuk apa tu? Untuk mengelakkan daripada menunjukkan kesemua hutang mereka dalam buku bajet. Banyak. Ini dalam bahasa Inggeris dia orang kata contingent liability. LRT, MRT perbelanjaan besar. Tapi sekarang bukan perbelanjaan besar seperti LRT dan MRT saja. Ibu pejabat polis pun dia orang keluarkan daripada bajet kerajaan, diswastakan pada anak syarikat kerajaan, nama dia pembinaan BLT. So pembinaan BLT diberikan kontrak untuk membina 74 buah ibu pejabat polis. Sepatutnya ini merupakan perbelanjaan biasa kerajaan, tapi tidak. Dia swastakan kepada syarikat pembinaan BLT. Pembinaan BLT mendapat pinjaman sebanyak 10 bilion ringgit yang dijamin oleh kerajaan. So kita lihat contingent liability sekarang di kerajaan kita telah pun meningkat. Selain daripada hutang rasmi kerajaan persekutuan, kita ada contingent liability kerajaan persekutuan. Contingent liability hari ini sudah mencecah 157 juta ringgit. Kita campur contingent liability 157 juta ringgit dengan hutang rasmi kerajaan jumlah 567 juta ringgit, bilion ringgit. Minta maaf, bukan 157 juta, 157 bilion ringgit. Kita campur dua-dua angka itu, ia akan mencatat 70% daripada KDNK negara kita, ataupun 70% daripada ekonomi negara kita. Adakah itu saja? Adakah hutang kerajaan hanya hutang rasmi yang diumumkan campur dengan contingent liability yang saya sebut tadi? Tidak. Ada lagi. Kerajaan ada beri jaminan. Kita sering perkara yang hangat hari ini, 1MDB. Kerajaan bagi jaminan kepada 1MDB sebanyak 5.8 bilion ringgit. Kerajaan kata hanya jamin 5.8 bilion ringgit saja. Oleh sebab itu, hanya 5.8 bilion ringgit masuk dalam contingent liability. Tapi apa kerajaan tak sebut? Dan apa kerajaan pada awalnya melalui timbalan Menteri Kewangan Ahmad Maslan, dia nafikan adalah surat sokongan yang dikeluarkan oleh kerajaan kepada 1MDB untuk meminjam wang sebanyak 10 bilion ringgit. Kerajaan kata tak ada. Ahmad Maslan kata surat itu tidak benar, tidak ada. Sampai kita tunjuk kepada pres, tunjuk kepada orang awam, tunjuk kepada speaker. Baru kali pertama dalam sejarah Malaysia dalam parlimen, timbalan Menteri Kewangan terpaksa masuk parlimen, minta maaf kepada Dewan dan mengaku bahawa kerajaan ada keluar surat sokongan kepada 1MDB. Tapi surat sokongan ini kalau disebut sokongan saja. Kalau 1MDB tak mampu bayar, kita akan cuba seboleh mungkin untuk bantu 1MDB bayar. Tidak apa.
tidak ada ataupun jaminan ataupun ciri-ciri jaminan dalam surat tersebut. Kerajaan hanya cuba seboleh mungkin untuk membantu 1MDB. Tapi tidak. Nama surat sokongan. Kandungan surat yang ditulis, kalau 1MDB tidak mampu bayar hutang, kerajaan Malaysia akan bayar. Itu kandungannya. Tapi kerajaan kata ini bukan jaminan, sebab surat dia punya tajuk kata surat sokongan. Tajuk tak penting, yang penting kandungan. Dan orang putih yang buat pinjaman kepada 1MDB ini pun bukan bodoh. Dia kata, okey, saya terima surat sokongan daripada kerajaan Malaysia, tetapi kalau ada apa-apa isu, saya nak isu ni hanya boleh masuk mahkamah di London, bukan di Malaysia. Ingat dia orang bodoh lah. Dia tak percaya kepada mahkamah kita. Dia kata, you keluar surat, saya nak dibicarakan di London, bukan di Kuala Lumpur. Kerajaan Malaysia pun setuju, 1MDB setuju. So ini bermaksud bahawa ada juga surat sokongan yang dikeluarkan oleh kerajaan untuk membantu yang mempunyai ciri-ciri jaminan yang untuk membantu syarikat-syarikat meminjam wang daripada bank-bank dan institusi-institusi kewangan. Berapa surat? Sebelum ni ada skandal besar juga. Skandal PKFZ, 12.5 bilion ringgit. Apa sebab skandal ini berlaku? Skandal ini berlaku kerana Menteri Pengangkutan keluarkan surat sokongan. Surat sokongan supaya PKFZ dapat pinjam 4.6 bilion ringgit. Bila PKFZ tak mampu bayar, kerajaan kata walaupun hanya surat sokongan tapi terpaksa bayar juga. Rakyat terpaksa tanggung skandal PKFZ kerana adanya surat sokongan. So hari itu semasa sidang media dengan Timbalan Menteri Ahmad Maslan, wartawan tanya, 1MDB satu surat sokongan ada lain tak? Ahmad Maslan kata, tak ada, jangan bimbang, hanya satu surat sokongan saja. Wartawan bukan bodoh, dia tanya, kalau 1MDB hanya satu, syarikat lain ada tak? Itu cerita lain. Itu jawapan Menteri Kewangan, Timbalan Menteri Kewangan. Itu cerita lain. Saya jawab lain kali. So maksudnya ada ruang bahawa surat sokongan yang kita tidak tahu kerana tidak direkodkan di mana-mana buku akaun kerajaan telah pun dikeluarkan kepada syarikat-syarikat kroni kerajaan yang mungkin pada satu masa depan akan menjejaskan ekonomi kita, akan membebankan rakyat di Malaysia. Tapi itu pun tak habis cerita. Kerajaan ni memang tak cukup wang. Bukan sahaja nak laksanakan GST, kumpulkan cukai yang lebih tinggi, kurangkan subsidi, dia nak cari cara untuk meningkatkan hasil ataupun cash yang ada dalam kerajaan. Apa dia buat? Dia fikir macam mana creatively, dengan cara kreatif kita boleh tingkatkan wang yang ada dalam kerajaan. Kerajaan banyak tanah, kerajaan persekutuan banyak tanah. Tanah ini dah kira percuma untuk kerajaan, milik kerajaan. Tak apa, biar saya tubuhkan satu syarikat, anak syarikat. Semua tanah kerajaan saya bagi kepada anak syarikat ini. Nama syarikat ini Pembinaan PFI. Tadi BLT, sekarang PFI. Pembinaan PFI. Pembinaan PFI ambil tanah ini, pajak cagar kepada bank untuk pinjam 27 bilion ringgit. 27 bilion ringgit. Untuk guna apa? Kita tak tahu. Ada masuk dalam bajet tak? Tidak ada. Dan PFI ini tak ada wang. Macam mana nak bayar hutang, bayar faedah tiap-tiap tahun? Apa kerajaan buat? Kerajaan oleh kerana telah pun memberikan tanah ini kepada PFI, kerajaan tiap-tiap tahun bayar sewa kepada PFI. So apa kerajaan buat? Kerajaan bayar sewa untuk tanah yang dimiliki dia sendiri.
Dia tanda tangani kontrak 30 tahun. Pembayaran sewa jumlah 29 bilion ringgit. Untuk tanah yang dinilaikan sebagai 27 bilion ringgit. Ini kerajaan dengan jelas cuba dengan begitu banyak cara untuk mencekik duit daripada aset-aset yang kita ada di negara kita. Dia belanja tanpa accountability, tak masuk dalam bajet. Dia tunjukkan, dia pamerkan angka-angka yang tidak boleh dipercayai. Angka-angka yang kita tahu tak benar. Kerajaan kata inflasi hanya 2%. Percayakah? Hari-hari kita lihat harga rumah naik, harga minyak naik, harga gas naik, harga roti prata naik. 2% kerajaan kata. So jelas, kita perlu habiskan kuasa Barisan Nasional di negara kita. Kalau tidak, wang kita, wang rakyat akan habis diseleweng, habis dibuang, habis dirompak oleh kerajaan pimpinan Barisan Nasional. Terima kasih, salam sejahtera, selamat malam.